bagaimana bahasa Melayu kini diambang kejayaan dan kecemerlangan di persada dunia. Bahasa Melayu dituturkan oleh lebih kurang 300 juta umat di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Om Jun. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang berasal dari negara jiran kita, yaitu Malaysia. Pada video tersebut, Profesor Malaysia, yaitu Profesor Awang Sarian ini, dia mengatakan inilah saatnya kejayaan bahasa Melayu di alam Melayu itu. Dalam berbahasa basi, yuk kita sama-sama menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton, pelayar, pengikut program siri Bahasa Melayu di Persada Dunia. Selamat Syawal pada sahabat-sahabat, para penonton, pengikut yang beragama Islam, dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pelayar pada malam ini. InsyaAllah sesudah dua bahagian kita langsungkan dalam siri Bahasa Melayu Persada Dunia, pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara selanjutnya bagaimana bahasa Melayu kini diambang kejayaan dan kecemerlangan di persada dunia. Saya kira semua pengikut dan penonton serta pelayar dapat mengikuti perkembangan bahasa Melayu sesudah Yang Berhormat Perdana Menteri mengungkapkan hasrat dan cita-cita kerajaan untuk mengangkat bahasa Melayu bukan saja lebih mantap, lebih utuh di peringkat kebangsaan, peringkat negara, bahkan di persada dunia ataupun persada antarabangsa. Antara yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri termasuklah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN dengan pengertian bahasa Melayu mahawangsa ataupun bahasa Melayu bangsa besar. Bahasa Melayu dituturkan oleh lebih kurang 300 juta umat di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Kampuchea, di Laos, Vietnam, Myanmar, dan bahkan juga dalam konteks bangsa Melayu di luar wilayah alam Melayu seperti di Sri Lanka, di Suriname, di Madagaskar, di Cape Town, Afrika Selatan, dan di pelbagai tempat di Eropah, di Amerika, bahkan di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan dan mengupas program pengantarbangsaan bahasa Melayu yang insya-Allah akan dikupas, dibincangkan oleh dua orang panel yang diundang khas pada malam ini, iaitu yang pertama Dr. Kamarul Zaman Haji Yusof, pengasis politik tersohor, seorang ahli akademik dan kini mempunyai tugas yang penting di Jabatan Perdana Menteri insya-Allah, dan juga seorang lagi tokoh akademik iaitu Profesor Dr. Tajul Suhaizam Said, pengarah Institut Peradaban Melayu Universiti Pernikahan Sultan Idris. Saya ucapkan selamat datang pada kedua orang panel. Apa khabar Dr. Kamarul? Baik. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan Profesor Tajul, sihat bagaimana? Alhamdulillah Datuk Sri, sihat. Tanjung Malim, keadaan terkawal? Alhamdulillah, terkawal. Alhamdulillah, Tanjung Malim, UPSI, ibu kandung, tempat kebangkitan semangat nasionalisme, tempat Zakba membenihkan, menyuburkan bahasa persuratan Melayu sehingga tersohor di peringkat antarabangsa. Baik, sebagai permulaan untuk Dr. Kamarul Zaman, saya ingin mengemukakan pertanyaan secara umum dahulu, iaitu pandangan doktor sebagai penganalisis politik. Apa kira-kira untung dan ruginya dari segi politik? Kerana mau tidak mau banyak juga orang menyinggung soal pengantarbangsaan bahasa Melayu ini
dalam konteks ataupun dari sudut pandang politik. Jadi apa kira-kira untung dan ruginya politik Perdana Menteri sendiri dan kerajaan apabila Perdana Menteri mengangkat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, ya? Kerana ada pihak yang membantah hasrat itu, ada yang mengatakan ini langkah yang ketinggalan zaman, langkah yang sudah tidak sesuai dengan era globalisasi, dasar langit terbuka, dunia tanpa sepadan dan sebagainya. Secara terus terang, sebagai pengasis politik, apa kira-kira impak ataupun implikasi politik dalam konteks ini? Sila, Dr. Kamarun. Terima kasih Prof. Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Prof. Datuk Seri sebagai pengurusi majlis, sahabat saya Prof. Dr. Tajul selaku rakan panelis, seterusnya saudara-saudari penonton yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sudi menjemput saya untuk menjadi panelis program kita yang saya kira cukup bermakna pada malam ini. Jadi menjawab soalan Prof. Datuk Seri, memang kita ikuti dan kita dapat ketahui bahawa sebaik sahaja Perdana Menteri mengumumkan dalam sidang Dewan Negara pada 23 penonton dan pelayar pada malam ini. InsyaAllah sesudah dua bahagian kita langsungkan dalam siri Bahasa Melayu Persada Dunia pada malam ini, insyaAllah kita akan berbicara selanjutnya bagaimana bahasa Melayu kini diambang kejayaan dan kecemerlangan di persada dunia. Saya kira semua pengikut dan penonton serta pelayar dapat mengikuti perkembangan bahasa Melayu sesudah Yang Berhormat Perdana Menteri mengungkapkan hasrat dan cita-cita kerajaan untuk mengangkat bahasa Melayu bukan saja lebih mantap, lebih utuh di peringkat kebangsaan, peringkat negara, bahkan di persada dunia ataupun persada antarabangsa. Oke, itu tadi teman-teman semua. Baru saja kita sama-sama menyimak video yang menurut saya ini kontroversial, di mana Awang Sarian lagi-lagi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Jika teman-teman semua suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, dan like, komen. Mungkin itu saja yang kami mau sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.